Okey, kita bersama dengan Datuk Dr. Mazlan Ahmad. Beliau merupakan Timbalan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia ataupun Malaysia Corruption Watch di Thailand ketika ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Sihat. Datuk, melihat kepada pengakuan bersalah dan juga jumlah pemulangan wang yang dibuat oleh Bank Goldman Sachs Malaysia ini, bagaimana untuk kita memahami, melihat ke hadapan bahawa proses perundangan yang ada ketika ini dapat memastikan mereka yang melakukan mungkin dikategorikan sebagai jenayah kola putih ini tidak terlepas daripada sebarang hukuman? Baik, saya melihat ini adalah satu perkembangan yang cukup positif, di mana kalau sebelum ini, kalau kita membicarakan hal-hal yang membabitkan skandal YNTP sebagai contoh, kita melihat seolah-olah undang-undang yang sudah ada agak berat sebelah. Tetapi hari ini, kalau siapa mereka, peringkat mana mereka, di mana kedudukan mereka, sama ada mereka adalah pemimpin nombor satu Malaysia atau hanya rakyat jelata. Seandainya mereka terlibat dengan jenayah rasuah, maka mereka tidak akan terlepas daripada barang bentuk tindakan undang-undang. Itu satu yang sangat pasti. Yang kedua, apabila dengan maklumat yang kita terima berkaitan dengan perkembangan di US, berkaitan dengan subsidiari Goldman Sachs di US, di mana telah bersetuju untuk membuat pembayaran sebanyak 2.9 bilion, ini lagi menambah bukti bahawa tidak ada pihak yang boleh terkecuali daripada sebarang bentuk tindakan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini. Saya yakin kerajaan baik, SPRM baik telah melaksanakan amanah mereka dengan yang terbaik untuk memastikan apa juga salah laku yang dilakukan oleh rakyat Malaysia yang membabitkan kesalahan undang-undang Malaysia perlu dan wajar untuk diambil tindakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan saya yakin dengan perkembangan ini kita boleh membuat tuntutan bedih kepada apa yang telah dipersetujui. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menekankan juga berkaitan dengan Akta 17C di bawah NECC yang baru diperkenalkan, iaitu berkaitan dengan jenayah corporate liability. Jadi di bawah Akta Section 17 Section A ini berkaitan corporate liability, mana-mana commercial organisation yang terlibat dengan kegiatan memberi rasuah, mereka boleh dikenakan tindakan yang cukup jelas di bawah akta tersebut, iaitu mereka boleh dikenakan pembayaran penalti 10 kali ganda ataupun 1 juta yang mana lebih tinggi. Atau mereka juga boleh dihukum penjara 20 tahun. Jadi saya ingin menyarankan di sini, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan, untuk menasihatkan semua pihak, baik pemimpin negara, baik korporat-korporat badan maupun agensi-agensi yang berkaitan, seharusnya mengambil berat tentang perkara ini supaya tidak terlibat dengan sebarang bentuk jenayah yang berkaitan dengan rasuah. Kerana rasuah ini merupakan musuh nombor satu negara. Oleh kerana rasuah lah negara akan hancur. Oleh kerana rasuah lah segala perkara yang sepatutnya kita dapat nikmati untuk negara, untuk rakyat, akhirnya menjadi masalah yang cukup besar pada negara. Kita hilang maruah, kita hilang jati diri, dan akhirnya kita tengok apa yang berlaku hari ini. Datuk juga mempunyai pengalaman di bahagian siasatan. Sebelum ini Datuk pernah berada di Bank Negara Malaysia dan juga merupakan ahli panel penilai operasi SPRM. Pada pandangan Datuk, adakah tindakan ataupun hukuman dengan memulangkan kembali sejumlah nilai yang diambil ataupun yang diperoleh daripada hasil rasuah ataupun mungkin bagi mereka yang melihatnya sebagai bentuk komisen ini satu hukuman yang setimpal tanpa mengenakan sebarang hukuman lain, seolah-olah buat salah rasuah
ambil 10,000 tapi kemudian bayar denda, bayar 8,000 dan bebas. Adakah ini satu bentuk ataupun contoh hukuman yang boleh memberikan satu penilaian ataupun satu indikasi yang tidak baik kepada masyarakat? Tidak juga. Ini di bawah pendekatan orang kata strategi pendakwaan. Bila kata strategi pendakwaan ada dua approach. Approach yang pertama, ini mahkamah membenarkan untuk kita buat plea bargain. Maksud plea bargain maknanya kita boleh negotiate dengan pihak yang bersalah sejumlah amount yang dipersetujui bersama. Jadi dengan adanya plea bargain, maknanya dia akan memudahkan urusan mahkamah. Kalau tidak, kalau kita teruskan pendakwaan, ia mungkin mengambil masa 5 tahun, 10 tahun. Dan belum tentu lagi kita memenangi kes tersebut. Tetapi dengan adanya usaha untuk buat plea bargaining ini di tingkat awal, maka itu dah merupakan satu kejayaan. Di tingkat kerajaan, di tingkat pendakwaan, di tingkat SPRM. Maknanya kecuali kalau kita boleh memastikan bahawa kita nak go all out, open judiciary system, maka kita akan pergi second motion. Tapi bagi saya secara peribadi, langkah pertama ini adalah satu kejayaan untuk kerajaan Malaysia, untuk mana-mana law enforcement agency. Datuk, melihat ke hadapan, kerajaan sebelum ini telah mewujudkan jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah ataupun ringkasnya JKMA ataupun JKKMAR. Bagaimana Datuk melihat usaha yang dilakukan oleh jawatankuasa khas tersebut mampu memberikan satu situasi ataupun keadaan yang lebih baik dan juga keadaan yang mampu untuk mencegah berlakunya aktiviti ataupun kegiatan rasuah ini? Alhamdulillah, hari ini kalau kita lihat rata-rata rakyat dah bertambah sedar betapa hilangnya, betapa buruknya, betapa besarnya masalah seandainya terlibat dengan sebarang bentuk rasuah. Jadi di tingkat jawatankuasa tersebut, kita juga membincang hala tuju bagaimana untuk kita memastikan di kemudian hari bahawa segala bentuk pencegahan rasuah boleh dibuat dengan cara yang paling baik. Nah, di sinilah antara perkara yang kita bincang hari ini bila kita kata rasuah, strategi utama ialah bagaimana kita boleh outsmart our perpetrators. Maksudnya bagaimana kita boleh mengalahkan bakal-bakal orang yang mungkin nak terlibat dengan rasuah. Dalam erti kata lain, hari ini kita melihat juga dalam aspek pembangunan teknologi. Kalau sebelum ini orang nak melakukan rasuah, mereka ada dua cara. Satu, mereka boleh transfer dana kepada akaun penerima rasuah, atau yang lebih dikenali ialah dengan menggunakan cash money, dengan menggunakan tunai kita jumpa di mana-mana. Tapi akan datang dengan perkembangan teknologi, saya percaya mereka yang ingin terlibat dengan rasuah, mereka akan menggunakan teknologi yang hari ini dikenali sebagai blockchain teknologi sebagai contoh. Hari ini mereka menggunakan yang kita panggil cryptocurrency, crypto asset. Jadi di sinilah di tingkat kerajaan, di tingkat jawatankuasa kita melihat iaitu sudah sampai masanya untuk kita bangun satu teknologi supaya tidak ada ruang dan tidak ada peluang untuk mana-mana mereka yang terlibat, ingin terlibat dengan rasuah berpeluang, berkesempatan. Kerana setiap ruang yang ada, setiap peluang yang ada kita akan tutup. Itu satu usaha. Usaha yang kedua ialah kita memastikan tak ada seorang pun yang dapat terlepas seandainya mereka terlibat dengan rasuah. Dan kita beri penalti yang semaksimumnya. Jadi hari ini Alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Azam Bashir telah mengambil banyak inisiatif untuk memastikan Malaysia suatu hari nanti dalam masa terdekat saya yakin akan menjadi sebuah negara yang kita boleh bangga sebagai sebuah negara yang zero ataupun sifar rasuah, insya-Allah. Datuk, kita mengambil maklum bahawa lebih hebat sesuatu undang-undang ataupun penguatkuasaan dilakukan, maka penjenayah di luar sana juga semakin kreatif dalam usaha mereka untuk melakukan jenayah. Tetapi apabila Datuk menyebut mengenai kaedah baru ataupun cara baru iaitu menggunakan blockchain
dan teknologi dan juga ataupun bahasa mudahnya menggunakan mata wang maya, cryptocurrency ini. Adakah badan anti rasuah kita iaitu SPRM mempunyai kepakaran dari sudut tenaga kerja, iaitu daripada sudut pegawai penyiasat ini sendiri, dan juga disokong oleh perundangan yang lengkap untuk mereka melakukan pendakwaan sekiranya aktiviti ataupun kegiatan jenayah ini semakin advance ataupun telah menggunakan teknologi blockchain ini? Alhamdulillah, I must say di sini, saya perlu beritahu di sini, iaitu di bawah kepimpinan Datuk Seri Azam Baki, banyak inisiatif yang telah kita perkenalkan dalam usaha untuk memperkasakan kapasiti dan juga capability building di kalangan pegawai-pegawai penyiasat di SPRM. Jadi banyak kursus, banyak pendedahan dari sudut industri, teknikal dan sebagainya. Malahan ada beberapa pasukan sedang berusaha untuk memastikan sebuah framework, digital framework dapat dilaksanakan supaya perkara ini boleh digunakan pakai seterusnya bagi menyiasat mana-mana wilayah yang berkaitan dengan teknologi. Saya suka mengambil kesempatan di sini, inilah peranan. Saya yakin bahawa untuk memerangi jenayah rasuah ini, dia tidak boleh hanya satu pihak. Dia tak boleh hanya kerajaan saja yang mengambil inisiatif. Tapi di sinilah peranan kerajaan, peranan swasta dan juga peranan komuniti. Termasuklah NGO. Dari Alhamdulillah MCW merasa terpanggil untuk sama-sama menggembing bahu, pakai kepakaran yang sudah ada bersama ahli untuk membantu usaha kerajaan memerangi jenayah rasuah ini. Jadi saya suka untuk menyarankan semua pihak haruslah bersatu padu bersama-sama menyokong usaha untuk mencegah rasuah yang merupakan satu barah yang tidak ditangani di peringkat awal lagi. Jadi apa yang akan buat di NCW ialah banyak program-program kesedaran baik di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat universiti, baik di kalangan swasta maupun juga di kalangan korporat yang juga institusi awam. Datuk, kalau kita lihat kes melibatkan Goldman Sachs ini satu kes yang global sifatnya, tetapi ada kajian menyatakan bahawa pelaku rasuah ini ianya dikaitkan dengan peluang dan juga etika ataupun moral yang tinggi. Dan kita nak pergi daripada peringkat awal yang sekali orang kata kalau melentur buluh tu biarlah dia rebungnya. Bagaimana dengan program-program berkenaan dengan pencegahan rasuah ini di peringkat dapat diterapkan di peringkat lebih awal lagi seperti di sekolah? Alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang dalam silibus di peringkat sekolah rendah lagi, kita telah memperkenalkan program-program silibus yang berkaitan dengan kebencian kepada kegiatan rasuah. Begitu juga di peringkat menengah, begitu juga di peringkat universiti. Malahan kita ada biro-biro atau badan-badan kesatuan di sekolah, kesatuan di universiti yang menjurus kepada konsep falsafah kami benci rasuah. Jadi di sini alhamdulillah untuk MCW sendiri kami bergerak bekerjasama dengan peringkat dengan pihak universiti, dengan pihak sekolah. Malahan baru-baru ini kita melancarkan dengan PIBG, Sastra, Ibu Bapa dan Guru bagi melancarkan kami benci rasuah di seluruh negara. Baik, terima kasih Dato' Dr. Haji Mazlan Ahmad, Timbalan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia ataupun Malaysia Corruption Watch bercakap mengenai soal rasuah dan juga pengakuan bersalah Goldman Sachs Malaysia yang memulangkan kembali sejumlah 2.9 bilion kepada Malaysia. Terima kasih Dato'.